Jumaat ini urusan memilih yang di-Pertuan Agong ke-17. Semua surat rasmi wajib guna bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar hari ini mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-262 di Istana Negara. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada 22 dan 23 Februari lepas yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Terdahulu, Sultan Ibrahim berkenan memberi tabik hormat ke atas Kawalan Kehormatan Utama KKU daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di Dataran Utama. Sultan Ibrahim kemudian berkenan menanam pokok mentega di perkarangan Istana Negara sebagai simbolik baginda mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan menyempurnakan upacara penanaman pokok itu. Turut berangkat ke mesyuarat ini Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukris Tuanku Munawi. Pahang diwakili pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Perlis diwakili pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulal dan Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra. Mesyuarat turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak, Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam, Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin dan Sarawak diwakili Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Pada mesyuarat hari ini, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertuan Negeri diiringi Ketua-Ketua Menteri dan Speaker DUN Sarawak diiringi Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Raja-Raja Melayu turut dijadual berangkat ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara Jumaat ini bagi urusan memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17. Guna bahasa kebangsaan sewaktu berurusan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada setiap sektor yang mahu berhubung dengan jabatan kerajaan. Malah setiap surat urusan rasmi yang diterima selain daripada bahasa kebangsaan akan dipulangkan semula. Arahannya ialah siapa saja yang menulis dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Mengakar ke bumi, pemerkasaan budaya melalui bahasa sastranya, itu sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Jadi jangan kita coba remehkan, dan saya harap peringatan ini diambil kira. Kalau tidak, arahannya jelas, KPPA pun ada, ya, tidak akan melayani sebarang surat setiap yang disampaikan oleh rakyat tempatan, syarikat tempatan dalam bahasa selain dari bahasa kebangsaan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Karnival Dekad Bahasa Kebangsaan dan Dekad Membaca Kebangsaan 2023 di Universiti Multimedia Cyberjaya. Budaya membaca wajar diterapkan sejak muda dan bukan hanya wujud disebabkan peperiksaan sahaja. Perdana Menteri berkata dalam kegairahan meneroka pemikiran dan teknologi baharu, aspek penguasaan bahasa kebangsaan dan pemerkasaan budaya tidak boleh dibelakangkan. Minat dan kecintaan kepada ilmu, itu yang harus ditanam dan diasah sejak zaman muda. Dan saya harap budaya ini harus dihidupkan, dan kerana sebaik saja kita mampu membaca, dan saya kata membaca, menelaah, menghadam, ya, barulah dapat kita insya-Allah menguasai ilmu lebih mendalam.
Malaysia akan terus memperjuangkan kebebasan Palestin tanpa menghiraukan sebarang ugutan dari negara luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merupakan suatu tanggungjawab dan akan diteruskan. Ada ahli Parlimen Eropah yang bagikan, nanti kita beri keterangan jelas dan kenyataan mereka, dan juga ada yang usul langsung dari salah seorang ahli Parlimen Eropah dah mula. Tapi tak jadi masalah, jadi kita jangan hiraukan soal itu. Kita ada urusan kerja dan kita teruskan. Semalam dalam Perhimpunan Malaysia bersama Palestin, Datuk Seri Anwar mengakui menerima banyak ugutan dan teguran negara-negara yang cenderung kepada Israel. Masyarakat dunia telah membuka mata atas kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Tidak terkecuali Malaysia, kekal mendukung rakyat Palestin yang ditindas rejim itu sejak 75 tahun dahulu. Wartawan Aisyah Yatim ada laporannya. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Save Gaza! Save Palestine! Save Palestine! Untuk menunjukkan solidariti bersama kita punya saudara dekat sana. Walaupun kita tak dapat ke sana, mungkin usaha kita walaupun sekecil dan sebesar zarah ini dapat memberi semangat, dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka. I think it brings awareness to the situation and makes people want to know more, just to see like why are people standing with Palestine. I really think that's a big impact for Palestine right now. We just want people to know the truth. Kira Muslim ummah semua satu. Itu pasal kita datang sini. Himpunan Malaysia Bersama Palestin menjadi platform pelbagai lapisan masyarakat Malaysia memberi sokongan kepada Palestin. Malah kebanyakan mereka terdiri daripada golongan muda bersatu hati membawa suara Malaysia menyelar kekejaman Zionis. Sudah tiba masanya untuk kita mengadakan himpunan besar-besaran sebagai satu kecaman dan juga sebagai satu suara penyatuan rakyat Malaysia yang mahukan supaya Zionis Israel itu menghentikan sebarang bentuk pembunuhan, kekejaman yang berlaku hari ini daripada terus dilakukan oleh Israel, Zionis. Buat himpunan ini, secara tak langsung kita akan mendapat input dan juga perkembangan terkini apa yang berlaku di lapangan. Keduanya, kecanaan dan keprihatinan rakyat Malaysia bukan sahaja dalam bentuk kita kata perhimpunan dan perkumpulan yang kita ajukan pada hari ini. We came here to support the Palestinian conflict, and we think it's a very crucial time. I come because, my soul is so hard. Wherever I go, wherever I see, wherever I just open the social media, I can see the children, the women, the old men and boys. They keep killing them without no reason, No one knows the reason. They're so supportive, to be honest. I love being in Malaysia and with the Malaysian people. I've been to 3 protests in Malaysia. It's fantastic. Lautan Putih berserta Himpunan Malaysia Bersama Palestin di lokasi penganjuran ini berjaya mempamerkan solidariti mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin berikutan konflik Palestin-Israel. Himpunan ini tidak terhenti di sini saja, tetapi nafas baharu rakyat Malaysia dan juga masyarakat antarabangsa dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin. Aisyah Yatim, RTM. Baik, tempoh proses permohonan kewarganegaraan dikurangkan daripada 73 hari kepada 14 hari. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses tersebut dijalankan lebih cekap menerusi pelaksanaan sistem yang dibangunkan JPN dengan kerjasama polis diraja Malaysia. Di senarai hitam. Selalunya permohonan ini JPN kumpul dan JPN hantar kepada polis. Jadi kemudian pihak polis balik semula untuk memberikan status. Kali ini sistem itu membolehkan pemohon itu membuat semakan sendiri. Jadi ini satu lagi saya fikir ke arah sistem penyampaian lebih lengkap. Sistem tersebut secara automatik akan menolak permohonan yang didapati pemohonnya terlibat dengan pertubuhan dianggap berbahaya dan mengancam ketenteraman awam selain tinggal di negara ini melebihi masa ditetapkan. Beliau memberitahu media pada sidang media selepas merasmikan sambutan Jubli Intan JPN ke-75 di Putrajaya.
sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Tutup tingkap dan pintu untuk kekal dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di United Kingdom untuk lawatan kerja selama 4 hari. Beliau disambut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Datuk Zakri Jaafar serta pengerusi Halal Development Corporation Berhad Khairul Azwan Harun. Timbalan Perdana Menteri dijadual merasmikan dan memberikan ucap tama pada Persidangan Perniagaan Halal Dunia WHBC 2023 bermula 27 Oktober ini. Ia dihadiri delegasi dan pakar ekonomi antarabangsa dari negara seperti United Kingdom, Pertubuhan Negara-Negara Islam OIC dan Kesatuan Eropah EU. Dalam lawatan kerja selama 4 hari itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga akan mengadakan pertemuan bersama Ahli Parlimen United Kingdom. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama perniagaan antara kedua-dua negara dengan memperkenal program Belt and Road Overseas Venture Incubator BROVI. Pelancaran dibuat pada Simposium Belt and Road Malaysia BRSM 2023 bertujuan melakar perjalanan ke arah pembangunan kerjasama Malaysia Madani dan inisiatif Belt and Road BRI. Strategically, both of the concepts in Malaysia Madani and BRI share common goals of achieving comprehensive and sustainable development goals for all people, regardless of race, social class or religion. Likewise, Malaysia and China, with their rich histories and diverse cultures, stand as two nations celebrating common values. Malaysia telah mendapat manfaat yang besar daripada pertumbuhan ekonomi China sejak beberapa dekad lalu, menjadikan China sebagai rakan dagang terbesar negara. Datuk Seri Fadilah menyatakannya pada majlis pelancaran Simposium BRI Malaysia 2023 di Ibu Negara. Pelaburan langsung asing FDI dari Jepun dijangka melebihi $30 bilion Amerika tahun ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia didorong sektor swasta di negara itu menyatakan keyakinan terhadap prospek perniagaan pada tahun ini. So we want to make sure that such collaboration, and we've seen between the private sector, driven by the private sector. Today we see two chambers working together closely. This will create the right environment, the right ecosystem for both investments. Jepun telah menjadi rakan dagang keempat terbesar Malaysia selama 8 tahun berturut-turut sejak 2015. Beliau menyatakannya selepas merasmikan dialog ekonomi Malaysia-Jepun di Ibu Negara. Rapatkan jurang antara jantina dan bantu wanita terajui industri pendigitalan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching berkata, terdapat banyak peluang bagi golongan wanita untuk melibatkan diri terutama dalam teknologi kecerdasan buatan AI. Sebenarnya di Malaysia, kebanyakan budak-budak kita dalam bidang STEM di sekolah adalah wanita. Jadi sebenarnya kita tidak ada masalah untuk menampak lebih banyak pakar-pakar wanita yang terlibat dalam bidang teknologi dan STEM. Tetapi malangnya sampai hari ini kita belum mencapai sasaran kita, iaitu 59% female labour force, female labour participation rate, labour force participation rate. Beliau ditemui ketika program Forum Women in Tech APEC tahunan kali kedua yang berlangsung di Bukit Jalil. Program ini membentangkan pelbagai pandangan tentang cabaran dan evolusi wanita dalam era digital sambil menangani keperluan untuk memecahkan halangan jantina dalam pelbagai segmen industri.
Kerajaan komited membangunkan Pelan Tindakan Perniagaan dan Hak Asasi Manusia Kebangsaan 2025-2030 bagi merancangkan pertumbuhan ekonomi di samping memperjuang kebajikan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Informasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menyatakan ia bagi mewujudkan persekitaran yang menarik pelaburan dan mengangkat kehidupan rakyat. Ini bukan komitmen daripada kerajaan secara menyeluruh lagi sebab kita masih akan bawa untuk satu steering committee yang akan dipengerusikan oleh saya dan kemudian baru kita bawa ke kabinet lah untuk pandangan daripada agensi-agensi dan kementerian yang terlibat dalam elemen penjagaan hak asasi dan sebagainya. So it's a multi ministerial factor. Datuk Seri Azalina menyatakannya semasa persidangan Unveiling Insights and Actions Malaysia Baseline Assessment on Business and Human Rights di Ibu Negara.